Susah sangat ke kita nak masuk tandas dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan? Susah ke nak ambil minyak atar tu, sapu pada badan kita, kemudian usap di badan kita supaya tak berbau busuk tu badan kita? Susah sangat ke nak makan dimulakan dengan bismillah? Cinta ni bukan hanya di bibir, tidak. Cinta ini bangun dan berjalan. Tunjuk bagaimana sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Baru kita cinta. Sekadar kita duduk berqasidah, kemudian esok tak sembahyang subuh, buat apa? Kita bukan main lagi kita berqasidah, selawat dan sebagainya. Tapi lepas pada itu isap rokok, buat apa? Apa kita mencintai Rasulullah begitu? Bercinta dengan Rasulullah ni bagaimana? Mencintai Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah. Ikut sunnah Rasulullah apa dia? Pada jasad. Susah sangat ke kita nak masuk tandas dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan? Susah ke nak ambil minyak atar tu, sapu pada badan kita, kemudian usap di badan kita supaya tak berbau busuk tu badan kita? Susah sangat ke nak makan dimulakan dengan bismillah? Bismillah. Susah sangat ke nak habiskan makanan dalam pinggan-pinggan sehingga tak tertinggal sebiji pun nasi-nasi dalam pinggan tersebut? Susah sangat ke? Sunnah Rasulullah simple je, benda yang mudah je sunnah Rasulullah. Susah ke nak tidur tu gosok gigi? Gosok gigi sebentar. Orang tanya kenapa gosok gigi? Ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah sangat ke kita nak solat je kita gosok gigi, kita bersiwak? Susah sangat ke pada diri kita? Mudah je untuk diri, untuk jasad. Sunnah Rasulullah untuk keluarga. Untuk keluarga ni susah ke kita nak ambil makanan buat macam Rasulullah buat? Rasulullah buat apa dia? Ambil, pernah satu ketika Rasulullah ambil makanan, Rasulullah suap ke mulut anak menantu seorang-seorang. Suap ke mulut anak menantu seorang-seorang makanan. Kemudian Rasulullah mulakan untuk makan pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil makanan, Rasulullah kunyah makanan, tengah-tengah kunyah Rasulullah panggil Aisyah, "Ta'ali Aisyah." Panggil dekat sikit, "Wahai Aisyah." Lalu Aisyah datang dekat dengan Rasulullah. Rasulullah kata, "Iftah famik." Buka bibir kamu wahai Aisyah. Aisyah pun buka bibir dia. Rasulullah ambil makanan yang dikunyah tadi, Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah. Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba try buat malam ni nak tengok. Balik malam ni kunyah juga daging yang lebih malam ni. Daging-daging yang ada ni pakai ambil balik kunyah makanan. Kunyah daging tu panggil rumah, mari bang. Mari sayang, mari. Abang baru belajar sunnah ni kata. Lama dah tak makan bersuap begini. Rasa orang rumah angkat tangan dua-dua belah tak kena gaya. Taubat bang, taubat. Tak selera ni, bukan taubat biasa, taubat nasuha ni. Taubat nasuha, dah lah gigi tak gosok dia sebut. Lepas tu isap rokok pula tu. Lagi tak ada sunnah Rasulullah langsung. Apa nilai tuan-tuan? Tuan-tuan pakai serban, tuan-tuan isap rokok tuan-tuan. Apa nilai tuan-tuan? Tuan-tuan pakai jubah, tuan-tuan isap rokok tuan-tuan. Apa nilai tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan isap rokok tuan-tuan? Apa nilai? Kita cinta Rasulullah. Cinta ke Rasulullah macam tu? Kalau Rasulullah ada, Rasulullah akan menangis teresak-esak. Rasulullah menangis teresak-esak. Ni yang sedang berlaku ni. Kalau Rasulullah ada, Rasulullah tak duduk diam. Mesti Rasulullah tak duduk diam. Bingkar bangun tolong umat Islam yang sedang mengalami bencana itu. Mereka yang sedang mengalami bencana itu dalam kesejukan sekarang ini. Lepas rumah musnah, 2000 lebih rumah yang musnah. Kemudian dalam kemah je duduk. Apa bantuan kita yang telah kita sumbangkan? Hanya mulut kita sebut kesian gitu saja. Tak, Rasulullah akan bangun. Rasulullah akan berbuat sesuatu. Bantu pada mereka ini. Apa yang kita buat terhadap anak perempuan kita telah diperkosa di khalayak ramai, di hadapan pemuda-pemuda K-pop itu? Apa benda yang kita buat? Kalau betul cinta Rasulullah, kamu tahankan wanita-wanita Islam itu. Kamu tak malu ke anak-anak perempuan Islam
dipeluk, diperkosa di khalayak ramai itu. Dalam keadaan perempuan Islam yang menutup aurat itu, dalam keadaan menutup aurat itu, lelaki K-pop itu, lelaki Korea, jantan Korea itu datang peluk di khalayak ramai itu. Bukan seorang dua. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat yang kita kata kita cinta Rasulullah? Kalau Rasulullah ada, Rasulullah menangis. Kalau Rasulullah ada, mesti Rasulullah menangis. Seorang perempuan tua di zaman kerajaan, waktu mana dalam keadaan yang dia ditolak dalam apa dia, dalam pasar Yahudi, di zaman kerajaan seorang ulama, seorang pemimpin ditolak dalam pasar Yahudi, dalam keadaan yang demikian, apabila ditolak dalam pasar Yahudi, tersenak kain dia, Yahudi ketawa pada dia. Dia pun sebut wa mu'tasim, wa mu'tasim, wa mu'tasim sa'iduni, wahai Khalifah Mu'tasim, bantulah saya. Wahai Khalifah Mu'tasim, bantulah saya. Wahai Khalifah Mu'tasim, bantulah saya. Di waktu mana sebut bantulah saya ni, Khalifah Mu'tasim berada 600 km jarak daripada ibu tua yang ditolak dalam pasar Yahudi itu. Tiba-tiba dia datang saja, pemuda sebut, bagi tahu pada dia, wahai Khalifah Mu'tasim, seorang ibu tua yang ditolak dalam pasar Yahudi, baju dia tersingkap dan diketawakan oleh pemuda-pemuda Yahudi. Apa yang dia sebut pada kamu? Wah Mu'tasim, bantulah saya. Wahai Mu'tasim, bantulah saya. Khalifah Mu'tasim berada di atas singgasana itu. Dia bingkah bangun. Bangun dia sambut seruan ibu sebut. Dia sebut apa dia? Labbaiki ya ummi, labbaiki ya ummi, labbaiki ya ummi. Saya sahut seruan kamu wahai ibuku. Saya sahut seruan kamu wahai ibuku. Saya sahut seruan kamu wahai ibuku. Lalu dia kerahkan bala tentera dia menghancurkan pasar Yahudi yang telah menghina seorang wanita Islam itu sendiri. Sekarang berapa ramai wanita Islam yang membuang anak-anak sekarang? Berapa banyak rumah tangga yang musnah di saat mana dalam keadaan sekarang ini? Kalau betul cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bantu. Mari kita tolong. Kita tolong mereka ini. Tolong berbuat sesuatu. Berapa lama lagi kita nak tengok anak-anak yang kena buang? Berapa lama lagi kita nak tengok rumah tangga itu musnah? Di Malaysia kita ni, kadar perceraian yang paling tinggi. Tinggi tak tinggi, setiap 15 minit berlaku satu pasangan yang bercerai-berai dalam kekeluargaan Islam. Setiap 15 minit bercerai seorang. Bercerai satu pasangan. Kalau betul kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan duduk. Bukan hanya berqasidah saja. Tetapi dia bangun dan dia tunjukkan rasa cinta bagaikan Khadijah binti Khuwailid tadi, bagaikan Umar Al-Khattab, bagaikan sahabat-sahabat yang lain yang tunjuk cinta. Yang inilah barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tuba liman ra'ani wa yu'minu bi, wa tuba liman lam yarani wa yu'minu bi. Beruntunglah bagi siapa-siapa yang melihat wajah aku kemudian dia beriman padaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. 3 kali Rasulullah SAW sebut. Siapa-siapa yang tak pernah melihat wajah aku kemudian dia beriman pada aku. Siapa dia? Kita. Bagaimana kita nak beriman pada Rasulullah? Sunnah Rasulullah balik semula. Yang kedua, jangan jauh dengan para alim ulama. Jangan jauh dengan para alim ulama. Tuan-tuan jangan mati kalau tuan-tuan tak tahu siapa yang mengajar malam Khamis dekat masjid. Tuan-tuan jangan mati kalau tuan-tuan tak ada orang alim yang tuan-tuan tumpang ilmu daripada mereka. Jangan mati tuan-tuan. Usaha dalam hidup kita jangan mati. Jangan mati selagi mana kita tak rapat dengan para alim ulama. Kenapa alim ulama? Kerana alim ulama warasatul anbiya. Ulama itu warasatul anbiya. Jangan hina alim ulama, jangan. Jangan sebut. Kita tengok dalam Facebook anak-anak muda sekarang dia sebut. Dia kata apa dia? Ulama-ulama pun bukan maksum pun. Dia sebut demikian. Ulama-ulama pun bukan sempurna pun. Kita jawab betul. Ulama-ulama tak maksum. Tapi kamu tunggu orang maksum ke baru kamu nak ikut? Kamu nak tunggu sampai bila? Nak tunggu orang maksum datang? Siapa yang datang? Dia kan paling-paling tidak dia alim, orang alim. Tuan-tuan jangan hina tu imam, jangan. Nampak saja begitu. Tentu dia ada kelemahan tersendiri. Dia ada kelemahan tersendiri, tetapi dia ada kelebihan yang tersendiri. Apa dia kelebihan dia? Dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hina para asatizah. Jangan hina para alim ulama, jangan.
Duduk dengan para alim ulama. Rapatkan diri dengan alim ulama. Kenapa? Kerana ni sumber cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasul dipanggil demikian. Orang yang cinta Rasul dan dia beriman dengan Rasul. Yang ketiga, dia kena belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar tuan-tuan. Jangan belajar hanya sirah perjuangan Hang Tuah saja, jangan. Jangan belajar sejarah perjuangan Maharani saja, jangan. Jangan belajar sejarah Johor baru, Johor moden, Johor lama saja, jangan. Sejarah Rasulullah kena ada. Sejarah Rasulullah kena ada. Kenapa? Kalau mana kita kenal Rasulullah, maka di waktu itulah kita akan cuba berusaha untuk menjadikan orang yang serapat-rapat dengan Rasulullah. Barulah benar-benar kita menyambut Maulidin Rasul, sehingga kan tatkala mana kita menghadap di hadapan Allah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tersenyum indah. Rasulullah akan sebut, dialah umat aku, dialah umatku, dan dialah akan disyafaat oleh aku kerana dia benar-benar beriman pada aku. Mudah-mudahan kita dijadikan demikian dalam pertemuan kita pada malam ini, dalam kita benar-benar memahami Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambut kelahiran Rasulullah sehingga beriman pada Rasulullah. Jangan menyambut Rasulullah tapi menentang Rasulullah, jangan. Jangan hina agama Allah. Jangan kamu mempermain dan memperolokkan syariat Allah. Jangan pandang lekeh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu ada hikmah yang tersendiri yang Allah jadikan. Jangan kita keji Rasulullah isap jari ni, kita kata zaman Rasulullah tak ada air. Kita kata macam-macam gaya. Jangan kita hina janggut Rasulullah, jangan. Zaman Rasulullah betul lah tak ada pisau cukur, katanya mereka demikian. Kita jangan hina demikian. Sekecil-kecil itu mempunyai sunnah yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Sunnah-sunnah Rasulullah tu kita bina dan kita bina. Kalau kita boleh bina Rasulullah, sunnah Rasulullah, kita akan rasa ketenangan dalam kekeluargaan kita, dalam jasad kita, dalam masyarakat kita. Kita tengok hilang sunnah Rasulullah, hilang satu je. Tuan-tuan tengok, hilang satu je. Apa dia? Hilang bagi salam. Salam ni tak ada di kalangan kita. Kita payahkan nak bagi salam. Nak bagi salam sama kita pun payah. Kita dah tak damai dah sesama kita. Tak damai dah. Berkelahi sama-sama orang Islam ni berapa tahun dah? 50 tahun lebih dah kita berkelahi. Yang untung siapa? Orang bukan Islam. Orang bukan Islam tepuk tangan, bagus-bagus. Berkelahi lagi kamu. Berkelahi lagi kamu. Dengan kamu berkelahi, kami untung. Kami untung dengan perkelahian kamu sebut. Manakala kita bagi salam pun tak boleh. Nak bagi salam pun tak boleh sama kita. Nak sebut Assalamualaikum, tak ada. Tak boleh. Dia grup lain, bukan grup kita. Dia bukan satu tim dengan kita. Dia tim lain. Tersebut demikian. Payahnya kita nak bagi salam. Orang Arab Mesir, anak belajar di Mesir, budaya mereka bagi salam, tuan-tuan. Masuk bas bagi salam. Naik bas bagi salam. Masuk rumah bagi salam. Masuk lift bagi salam. Naik lift tu bagi salam. Naik teksi bagi salam. Bas yang ketat, padat, seorang bagi salam, satu bas jawab salam. Waalaikumsalam. Buka-buka jalan, naik. Dia saudara kita dalam Islam. Cuba tempat kita naik bas bagi salam, satu bas memandang muka kita. Satu bas memandang muka kita. Tu nak minta derma, tu nak minta derma. Kan orang yang minta derma je bagi salam tempat kita. Manakala kita budaya bagi salam, dah tak ada dah. Suami isteri pun tak nak bagi salam. Masuk dalam bilik pun tak payah nak bagi salam. Nak kejut anak-anak dengan bagi salam pun tak ada dah. Tak ada dah di kalangan kita. Kita hilang Rasulullah lah yang menyebabkan kita hilang keceriaan hidup. Ada Rasulullah menyebabkan kita akan kembali hidup dalam keadaan meriah dan gembira kerana kita bagaikan satu jasad dalam keadaan kita beriman pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda rasa sekarang ini mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan orang yang benar-benar beriman, mencintai Rasulullah sehingga beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, ada sahabat minta ana umumkan pasal CD ru'yah. CD nak kesan kita ni kena sihir tak kena sihir. CD ni ana dapat pada seorang ulama di Yaman, Syekh Ambad Faris. Dianya bila nak mengadu pada orang Melayu, kita ni kuat sangat ilmu sihir. Orang kita ni kuat sihir kan? Sihir melalui Facebook, sihir melalui SMS, sihir melalui WhatsApp sekarang ni. Maknanya jin-jin pun ICT waktu zaman kita. Sihir ni pula kebetulan di negara kita tak ada undang-undang. Tak ada undang-undang. Tuan-tuan kena sihir, tuan-tuan pergi report polis. Jumpa dengan polis, bagi tahu, tuan saya kena sihir tuan, saya nak buat report polis. Saya nak buat report. Polis pun jawab, saya pun kena sihir juga, katanya polis.
Tak ada undang-undang. Sihir ni tak ada undang-undang di negara kita. Sihir ni kan banyak sangat zaman kita. Macam mana kita nak kesan kita ni kena sihir? Anak sebut pada guru anak, dia kata cuba kamu pasang CD ruqyah, suruh ajar orang kita ni dengar ayat-ayat Quran Karim yang dibaca oleh malaikat Jibril pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tuan-tuan dengar je CD ni, tuan-tuan menggetar, tuan-tuan pening kepala, mengantuk, nak tidur, ataupun ada yang pasang dalam rumah, pecah atap dinding rumah dia, atap shilling rumah dia ada. Ada kes di Shah Alam, dia pasang dalam rumah dia, keluar darah-darah dalam rumah dia. Ada kes yang tuan-tuan biasa dengar dalam rumah tuan-tuan guli, tuan-tuan biasa dengar orang ketuk, kemudian biasa dengar macam ada orang berlari di atas bumbung kita ni, itu tanda gangguan ataupun sihir yang sedang berlaku. Sihir yang sedang berlaku. Tuan-tuan pasang je CD ni. Ada yang dia dengar, tiba-tiba dia muntah, biar dia keluar muntah tersebut. Ada yang dengar tu macam-macam gaya lah, ada yang tertidur dan sebagainya. Itu tanda sihir yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Dengar je, dengar dan baca, dengar dan baca. Kemudian lepas pada tu buat amalan pada kita, insya-Allah lama-lama dia akan pulih dalam hidup kita. CD ni pantang dia dua je. Tuan-tuan jangan pasang dalam kereta yang bergerak. Jangan pasang dalam kereta yang bergerak. Kerana ada yang orang yang pasang dalam kereta yang bergerak, dia nak test orang gaji dia, ada ilmu hitam tak ada ilmu hitam. Orang gaji, orang seberang sana, dia datang dengan ilmu-ilmu macam-macam gaya. Dia nak test tu, dia pasang, orang gaji dia bertempik meraung, ambil anak dia, campak ke depan anak dia. Ada kes yang berlaku terjun daripada kereta, banyak kes lah yang terjadi ni sendiri. Jadi anak kata, jangan pasang CD ni dalam kereta yang bergerak. Boleh pasang dekat rumah yang biasa sudahlah. Dalam rumah kita dengar je, tiap-tiap pagi tu kita dengar, dan mudah-mudahan dia akan selamat. Tuan-tuan yang biasa berkelahi suami isteri ni, cuba dengar je. Lama-lama dia akan reda lah, insya-Allah. Kelahian sesama kita ni sendiri. Kadang-kadang di kalangan kita benda-benda kecil pun berkelahi. Kalau dengar juga berkelahi juga, dengar pun berkelahi juga, tu bukan sihir lah, tu memang PL lah, senang kita. PL tu lain, sihir lain, senang kita. Tuan-tuan dengar je CD ni. Tu pantang yang pertama, jangan pasang dalam kereta yang bergerak. Pantang yang kedua, jangan duplicate balik. Maknanya belilah yang original. Jangan copy balik, senang cerita ni. Tuan-tuan dengar je, mudah-mudahan CD ni, CD yang kita anaknya jadi timbalan Presiden Gabungan Pengamal Perubatan Islam Malaysia. Kemudian di Malaysia kita ni teruk sangat ilmu-ilmu sihir. Pagi tadi pun Nana buat seminar di Masjid Senai, Masjid Bandar Senai tadi, cerita tentang sihir pagi sampai petang lah. Tapi alhamdulillah dalam perubatan Islam itu sendiri. Jadi perhatian sekalian, cubalah buat amalan dalam diri kitanya dengan amalan demikian. Satu. Yang kedua, ada sikit kismis yang kita dah baca dah ayat-ayat ruqyah. Tuan-tuan ada anak-anak ni, pagi-pagi bagi 7 biji je pada anak-anak kita kismis. Buat amalan untuk pergi ke sekolah, biar mereka makan kismis 7 biji. 7 biji je amalan, amalkan pada dia. Jangan lebih, jangan ada setengah orang dia kata saya bagi secekap ustaz untuk anak saya. Untuk apa? Anak kata nak suruh cepat cerdik sikit dia suruh. Dia dah jadi overdose, dipanggil demikian. Bagi 7 biji tiap-tiap pagi buat amalan kekeluargaan. Ada kismis yang anda dah baca dah sikit, mudah-mudahan dia jadi amalan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah wa la tu'azzibna yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'azzibna fa innaka alaina qadir waltuf bina ya Allah innaka antal latiful khabir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada malam ini ya Allah untuk menunjukkan rasa kasih dan cinta kami pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambahkanlah dalam jiwa kami keimanan kepadanya ya Allah, sehingga kan kami meletakkan Nabi Muhammad itu mengatasi segala-galanya dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah agar dijadikan kami hamba kamu yang saleh ya Allah, dimatikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti ya Allah,
ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di kala mana mula dimandikan mayat kami nanti ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah dengan guguran air merenjis tubuh dan kami itu ya Allah. Tatkala mana kami mula dikafankan mayat kami nanti ya Allah, putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kafan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Di kala mana kami diusung dan diletakkan di liang lahat nanti ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketemukanlah kami dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam barzah nanti ya Allah. Tatkala mana kami bertemu dengannya ya Allah, agar wajahnya tersenyum indah melihat kami ini ya Allah. Dijadikanlah kami di antara kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah. Kamu jangan jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ketemukan kami dengan arwah ayah kami, arwah ibu kami, arwah datuk nenek moyang kami yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini ya Allah, di Illiyin itu ya Allah. Jangan kamu campakkan kami ke sijin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah, agar dibangkitkan kami dengan kelompok para nabi, para awliya salihin ya Allah. Tatkala mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah, dengan mereka yang mengamin dan mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama dengan anak kami, isteri kami, pasangan hidup kami dan mereka yang bersama dengan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kesilapan kami lalu ya Allah, khususnya dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Lebih-lebih lagi lah dosa kami yang pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapannya ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja menggoreskan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Di pipi ini dicium berkali-kalinya kami ya Allah. Di atas ribaannya lah kami membesar ya Allah. Dalam dekapan kasih sayangnya lah ya Allah kami hidup ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah, agar kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kami diuji dan diuji dalam hidup ini ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, segunung mana pun dosa-dosa kami yang lalu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami akan menagih simpati ini dan akan mendengar doa ini ya Allah, kecuali kamulah yang mendengar doa-doa hamba ini ya Allah. Rahmatilah kehidupan kami ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah. Rahmatilah hidup kami ini ya Allah. Binalah kehidupan kami dengan kasih sayang daripada kamu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.